Mana hadis Nur Muhammad Zainiatan? Hang sendiri pun tak tahu hadis, hang buat sembang kata hang kenal agama sangat. Hang sendiri pun tak tahu hadis Nur Muhammad tu mai pada mana, hang nak sembang cakap. Hang nampak ni, mai pada mana? Hadis Nur Muhammad. Oh non nak sembang nak perbetul akidah aku. Akidah hang sendiri pun sesat, hang nak sembang akidah aku. Aku boleh sembang akidah salaf tak ada masalah, dan aku boleh bersembang dalam akidah Asy'ariyah pun tak ada masalah. Asy'ariyah mutaqaddimin ke mutaakhirin ke aku tak ada masalah. Dua-dua aku boleh terima. Hampa tu yang tak tahu akidah, duk ikut Nur Muhammad. Nur Muhammad tu sesat. Sekali lagi aku nak abang, akidah Nur Muhammad tu apa yang disebut oleh Imam Abdul Khahir Al-Baghdadi. Tengok dia kata apa? Golongan batiniah ni, yakni golongan yang berpegang kepada Nur Muhammad ni, lebih teruk daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dosa duk sembang lah. Akidah hang sendiri pun sesat dan tak betul. Dosa duk sembang akidah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan pada sesi malam ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Pada malam ini saya cuba untuk memberi sedikit komen berkenaan dengan kenyataan yang agak melampau daripada saudara Abdul Hadi yang menuduh bahawa Nur Muhammad itu adalah merupakan satu perkara yang sesat dan menyesatkan. Saya akan cuba menunjukkan beberapa orang tokoh untuk memberi penjelasan. Di antaranya ialah saudara Ustaz Muhaizat, Al-Fazil Ustaz Muhaizat, Al-Fazil Profesor Media Dr. Abdul Manam dan Profesor Jahid Siddiq. Jadi semoga dengan penjelasan mereka ini kita akan dapat maklum keadaan sebenar, apakah perkara sebenar berkenaan dengan Nur Muhammad ini. Adakah yang dituduh oleh Abdul Hadi ini betul ataupun sebaliknya. Jadi sama-sama kita akan melihat komen daripada Abdul Hadi, kemudian diikuti oleh komen daripada panel-panel daripada ustaz-ustaz yang berkenaan. Moga kita sama-sama mendapat pengetahuan, insya-Allah. Aku kata, jangan duk jadi tak cerdik sangat, duk buat tunjuk patu, duk buat bajai gugut, acah tunjuk kata cerdik. Aku nak katalah kepada puak-puak asal Jawa ni, belajarlah membaca noh. Jangan duk menilai orang daripada dengar-dengar berita. Allah Ta'ala sendiri pun suruh tabayun, bukan main dengar dan telan. Dah tengok lagi apa dia kata. Bukan denda atau benci, tetapi memperbetulkan akidahnya. Kepada Zainiatan, anda sendiri pun tak betul akidah. Akidah Nur Muhammad kan pegang. Ikut si Rafidah tu. Ni Rafidah ni. Hang sendiri pun tak betul akidah, hang nak sembang bab akidah, bab Nur Muhammad. Yang ni aku nak tanya mufti, seorang-seorang mufti aku nak tanya kalau boleh. Hang sendiri pun tak betul akidah, hang nak sembang bab akidah. Mana hadis Nur Muhammad Zainiatan? Hang sendiri pun tak tahu hadis, hang buat sembang kata hang kenal agama sangat. Hang sendiri pun tak tahu hadis Nur Muhammad tu mai pada mana, hang nak sembang cakap. Hang nampak ni, mai pada mana? Hadis Nur Muhammad. Oh nak sembang nak perbetul akidah aku. Akidah hang sendiri pun sesat, hang nak sembang akidah aku. Aku boleh sembang akidah salaf tak ada masalah, dan aku boleh bersembang dalam akidah Asy'ariyah pun tak ada masalah. Asy'ariyah mutaqaddimin ke mutaakhirin ke aku tak ada masalah. Dua-dua aku boleh terima. Hampa tu yang tak tahu akidah, duk ikut Nur Muhammad. Nur Muhammad tu sesat. Sekali lagi aku nak aku kata, jangan. Saya nampak Abdul Hadi ini dengan jelas mengatakan bahawa akidah Nur Muhammad ini sesat.
Untuk maklumat anda, anda boleh melihat dalam YouTube ataupun dalam mana-mana syarahan agama ustaz-ustaz ahli sunnah. Antaranya ialah Profesor Dr. Abdul Manam. Dia memberi penjelasan yang sangat jelas tentang Nur Muhammad. Begitu juga dengan Baba Ismail. Baba Ismail daripada Petani. Begitu juga dengan Ustaz Muhaizat. Dan ramai lagi. Seperti Profesor Jahid. Sekarang mari kita dengar komen daripada Ustaz Muhaizat bin Muhammad berkenaan dengan Nur Muhammad. Moga-moga Abdul Hadi dapat dapat diberikan penerangan sedikit, walaupun saya rasa dia tak berapa faham apa yang dikatakan dengan Nur Muhammad itu. Begitu juga dengan mereka yang menolak konsep Nur Muhammad ini. Kita akan lihat daripada penerangan Ustaz Muhaizat ni. Apa yang dicipta Allah terlebih dahulu? Ustaz Hadi. Ustaz Hadi bang. Ustaz Hadi kata kalam. Tok Guru pernah kata Nur Muhammad yang paling awal dicipta. Tolong hilangkan kekeliruan kami, Tok Guruku saya. Dan adakah adalah ini berkaitan dengan rukuk iman? Ini bagai gilah dah. Bagai ni bagai gilah. Kenapa dia makhluk yang pertama dicipta? Tidak ada nas yang sore yang betul disepakat oleh ulama menyatakan benda ni makhluk yang pertama diciptakan. Ada kata kalam, ya betul juga. Ada kata akal, ya betul juga. Ada kata goni, ya betul juga. Tetapi ambil pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama kata makhluk yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Gapo dia Nur Muhammad tu ajaran Majusi ko? Ni ada yang kata Nur Muhammad ni ajaran Majusi sebab ajaran cahaya, semua cahaya. Siapa dia mengaji dengan siapa dia ajaran Nur Muhammad lah betul ke bah? Yang pandai-pandai dia mau duduk syarah, duduk sebar ke WhatsApp lah duduk apa dia. Dia mau mengaji dengan siapa dia? Dengan Majusi dah kali. Ada kau ahli sunnah je. Bahak kata Nur pertama tu Majusi cahaya. Ngaruk belakang lah kata. Pas Nur Muhammad ni, mungkin dia sebut Nur Muhammad. Hadis Jabir pun ada sebut. Awwalu ma khuliqa nuri. Benda makhluk yang pertama dicipta katanya Nabi Muhammad cahayaku wa khuliqa minha kullu syai. Maka Tuhan dicipta sesuatu lain daripada nurku. Ada hadis. Patu Jabir seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, makhluk pertama berapa dia dicipta?" Maka Nabi Muhammad kata, "Nuru nabiyyika ya Jabir." Cahaya nabimu lah, nur nabimu wahai Jabir. Nur nabi ni sama ada ruh nabi. Ada ulama bahas lagu tu. Benda kilah, jangan buat benda tu tak kilah gak. Ni dok kata hak Nur Muhammad tu semua sesat. Nak tolak jumhur. Ni ambil jumhur kata ni. Ini pendapat ambo. Ni dia kata tu guru tasawuf, tu guru sufi dok ajar kata Nur Muhammad. Siapa dia ayat lagu tu? Jumhur ulama, kita betik kata ulama, ambo tak betik, ambo tak ada ilmu. Demo rasa ada ilmu sangat tu. Tubi ilmu demo sikit tak percaya lalu sesak selalu. Belajar mano gak ilmu kena ngaji banyak tak sikit jangan jadi jumuk tahap tu. Baru ngaji 2 3 40 kitab. Baca kitab salah lagi. Ni pendapat ni salah belaka ni. Makhluk yang pertama dicipta air lah, goni lah. Mengaku belaka tu. Sebab sama mana pun hamba tak itiraf orang lagu ni. Ni, hamba ayat dah berapa kali dah hamba duk syarah. Duk kata hamba duk ajar Nur Muhammad lah apa dia. Kita pendapat hamba, jumhur ulama gocok dengan dia. Nyo. Demo tak rasa demo ada ilmu sangat. Demo tu bercanggah dengan Nur, dengan jumhur ulama. Nah. Duk kata hak ni, duk kata hak ni. Nak pergi Nur Muhammad pun boleh, nak pergi orang lain pun boleh. Hamba duk ayat semacam dah, benda khilaf. Tak jadi kafir dengan sebab ni. Nah, hamba pilih pendapat jumhur. Jadi soal Nur Muhammad ini yang ditentang kuat oleh golongan Wahabi Salafi ini bukan saja Abdul Hadi, ramai lagi mereka ni menentang keras isu Nur Muhammad. Dan kita harap dengan penjelasan daripada beberapa orang ustaz ahli sunnah ini, maka mereka agaknya dapat faham adakah Nur Muhammad
kalau sekiranya kamu tidak meyakini Nur Muhammad ni sebagai benar, adakah ia boleh merosakkan akidah kamu? Jadi maknanya sama-sama kita dapat dengar kupasan dan ulasan daripada ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah tentang isu Nur Muhammad. Akan datang untuk menyelesaikan isu ini sekadar sederhana. Baik, pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu bahasa kita adalah ruh Muhammad atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya ruh. Cuma sesuatu yang ingin saya jelaskan sedikit ialah tentang bagaimana ruh itu. Sebab kita ni dalam tanggapan kita, kita selalu keliru antara ruh dengan nyawa. Cukup dalam hal ini saya ingin nyatakan bahawa ruh itu adalah satu rahsia ketuhanan. Bila sebut rahsia, kita tak dapat tahu dengan baik secara umumnya tentang hakikat benda itu. Tentang hakikat benda itu. Baik, untuk maklumat Abdul Hadi mengikut daripada syarhan daripada Ustaz Profesor Dr. Abdul Manam, Ruh Muhammad, Nur Muhammad itu adalah Ruh Muhammad. Ruh Muhammad ini adalah merupakan rahsia ketuhanan, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat salah kalau sekiranya Abdul Hadi ini memberi satu tuduhan yang kesat, iaitu mengatakan bahawa percaya kepada roh kepada Nur Muhammad ini adalah merupakan satu perkara yang sesat, kerana dia terpengaruh dengan bahasa-bahasa musuh-musuh Islam. Nanti saya akan kemudiankan sikit kerana ada banyak perkara yang perlu saya jelaskan berkait dengan dalil-dalil dalam riwayat, berkait dengan yang berkait dengan isu ini ada dalam riwayat Al-Imam Bukhari, ada dalam Abu Daud, ada dalam Tirmizi, ada Ibn Hibban. Nanti saya akan jelas tentang pendalilan berkait dengan isu ini, berkait. Saya perlukan masa yang lain yang itu. Cuma saya nak beritahu bahawa dia adalah makhluk yang terawal. Makhluk yang terawal yang diciptakan oleh Tuhan. Yang daripadanya lah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Daripadanya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ini baik, daripada syarhan Profesor Dr. Abdul Manam ini, kita dapat tahu bahawa Nur Muhammad ni adalah di antara makhluk yang paling awal, dan bermula daripada Nur Muhammad ni maka Allah mencipta perkara-perkara yang lain. Jadi dengan jelas bahawa Nur Muhammad ini merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebagai makhluk ini kita percaya, dan bagi mereka yang tidak yakin dengan Nur Muhammad ini, maka dia tidak merosakkan akidah. Di antara makhluk yang paling awal ialah Nur Muhammad, dan daripada Nur Muhammad ini maka Allah mencipta perkara-perkara yang lain. Ini mengikut syarahan daripada Dr. Abdul Manam. Wajib semua yang faham tahu benda ni. Allah sebagai pencipta, selain daripada Allah adalah makhluk yang diciptakan. Itu usul. Tapi makhluk apa benda hak mula-mula sekali diciptakan, hak ni bukan usul lagi. Jadi percanggahan pendapat kalau ada dalam aspek ini tidak melibatkan iman dan kufur. Itu tujuan saya kan boh. Clash
Perbezaan pandangan, ada orang terima, ada orang dok, itu adalah ikhtilaf yang tidak melibatkan iman dan kufur. Nanti ada aspek-aspek. Berkenaan dengan isu Nur Muhammad ini bukanlah merupakan perkara-perkara yang usul, yang utama. Seperti kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rukun iman seluruhnya. Perkara Nur Muhammad ini dia tidak melibatkan merosakkan akidah kita. Bagi yang kurang meyakini, orang yang tidak mengatakan bahawa Nur Muhammad ni sebenarnya salah dan sebagainya, dia tidak merosakkan akidah. Begitu juga orang yang menerima pandangan tentang Nur Muhammad ni sebagai makhluk yang paling awal, dijadikan juga tidak merosakkan akidah. Kalau sekiranya kita faham daripada apa yang disyarahkan oleh Dr. Abdul Manam ini. Wajib semua yang faham tahu benda ni. Allah sebagai pencipta, selain daripada Allah adalah makhluk yang diciptakan. Itu usul. Tapi makhluk apa benda hak mula-mula sekali diciptakan, ini bukan usul lagi. Jadi percanggahan pendapat kalau ada dalam aspek ini tidak melibatkan iman dan kufur. Itu tujuan saya kabur. Clash, perbezaan pandangan, ada orang terima, ada orang dok, itu adalah ikhtilaf yang tidak melibatkan iman dan kufur. Nanti ada aspek-aspek. Berkenaan dengan isu Nur Muhammad ini bukanlah merupakan perkara-perkara yang usul, yang utama. Seperti kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rukun iman seluruhnya. Perkara Nur Muhammad ini dia tidak melibatkan merosakkan akidah kita. Bagi yang kurang meyakini, orang yang tidak mengatakan bahawa Nur Muhammad ni sebenarnya salah dan sebagainya, dia tidak merosakkan akidah. Begitu juga orang yang menerima pandangan tentang Nur Muhammad ni sebagai makhluk yang paling awal, dijadikan juga tidak merosakkan akidah. Kalau sekiranya kita faham daripada apa yang disyarahkan oleh Dr. Abdul Manam ini. Saya rasa mungkin dalam kali inilah dalil-dalil, kerana agak banyak benda yang saya kena ulas situ tu, bahawa dia adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Lebih-lebih lagi ada qil wal qal, ada pendapat kata lain sikit. Nanti saya akan ulas nanti bab dalilnya. Cuma saya nak sebut dalil asah yang dipakai oleh orang yang pegang isu ni, itu pun saya akan jelaskan dari segi status hadisnya. Cuma nak sebut je dulu sikit untuk jadi dasar awal orang pegang pada isu ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yang disebut oleh Abdul Razak di dalam musannafnya, iaitu awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Jadi tentang status hadis ini nanti saya akan kupas pada waktunya. Cuma ini salah satu dalil yang soreh. Soreh ni jelas sebiji, katalah suti pula dah, secara direct menjelaskan tentang perkara ini. Adapun ada lagi dalil-dalil lain tapi tidak soreh. Hanya terang ikhtilaf dari segi hadisnya, itu saya sebut ke dia. Jadi apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Manam ini, iaitu hadis yang soreh, yang sebiji menerangkan tentang Nur Muhammad ini adalah daripada hadis Jabir yang dimasukkan dalam Musnad Abdul Razak. Dan hadis inilah yang dia dipegang oleh orang ahli sunnah kita, yang mengatakan bahawa benar tentang Nur Muhammad ini, iaitu penjelasan daripada Nabi SAW. Jadi bagi pihak Amdul Hadis sendiri, dia menolak perkara ini. Dia tidak terima. Bahkan mereka di kalangan Wahabi Salafi ini, mereka mengatakan bahawa hadis ini adalah berkaitan dengan orang Syiah. Jadi apakah benar hal ini? Marilah kita
lihat penjelasan daripada Dr. Abdul Manam seterusnya. Dari segi hadisnya itu saya sebut ke dia nanti, tentang sanad periwayatannya dan maksudnya dan kaitan dengan hadis-hadis lain, itu saya akan jelaskan pada waktunya, insya-Allah. Baik. Jadi daripada makhluk ini, makhluk awal ini tercipta makhluk-makhluk lain. Saya nak beri satu analogi. Bagaimana analogi ini, kiasan ini mendekatkan kita untuk memahami perkara ini. Mendekatkan. Kiasan je. Kerana kita rasa cangkung akal kita ni. Kolam, langit, bumi daripada bahan yang awal itu. Sebab tu saya beri mukadimah tadi tu. Roh atau Nur Muhammad ini rahsia. Warna bahannya tu, warna asal dia tu, bahan tu kita tak tahu. Tu je. Dan daripada itulah Allah menciptakan makhluk lain menurut orang yang faham, yang pegang kepada perkara ni. Orang tak percaya kat dia. Baik. Satu aspek yang saya nak beri analogi kiasan. Oh ya. Baik. Mengikut syarahan Dr. Abdul Manam, bermula daripada roh Muhammad ataupun Nur Muhammad inilah. Selepas itu terciptanya kursi, qalam dan sebagainya. Ini antara makhluk-makhluk awal. Maka Dr. Abdul Manam ni telah memberi satu analogi yang mudah supaya kita dapat berfikir. Bayangkan bahawa kita sekarang ni berada di zaman primitif, zaman yang tidak ada kemajuan. Tiba-tiba didatangkan dengan satu kemajuan yang cukup canggih. Contohnya proton saga. Orang menceritakan bahawa ataupun dia telah membawa sebuah proton saga di hadapan ataupun di hadapan kita. Dan dia mengatakan bahawa kepada kita yang masih primitif itu, bahawa proton saga yang dihasilkan di hadapan mata ini adalah datang daripada tanah. Datang daripada tanah. Jadi inilah analogi yang nak digambarkan oleh Profesor Abdul Manan, bahawa apabila disebut tentang Nur Muhammad itu, seolah-olah kita berada pada zaman primitif. Jadi kita tak percaya, tak yakin bahawa proton saga itu datang daripada tanah, besi daripada tanah, tayar daripada pokok, asalnya daripada tanah juga dan sebagainya. Inilah dia penjelasan ataupun analogi yang dibawa oleh Dr. Abdul Manan. Primitif ni zaman tak ada benda, hak adanya ada pokok, binatang, ada sungai, tak ada kereta-kereta, tak ada. Bayangkan kita duduk zaman tu. Masyarakat yang kita ni duduk pada waktu tu, hak kita terima hanyalah pokok, binatang hak ada dalam rock tu, dalam hutan tu, air hak mengalir. Lebih daripada tu kita tak ada lagi zaman kita. Kemudian ada segolongan orang mari tempat kita ni bawa kereta. Bawa kereta canggih pula tu. Kalau tak canggih pun tak apa, kereta biasa pun tak apa, dah sagar pun tak apalah, sagar sudahlah. Mari bawa kereta sagar. Kabur kita. Anak, ni tahu tak ni? Aku bawa ni. Ni mari dari tanah belakang ni. Pada waktu fikiran kita primitif tu, mati duk mula tak percaya. Kereta dengan begitu keadaannya cermin, dengan besinya, dengan tayarnya, mari daripada tanah mau pijak ni. Tak boleh bakar. Pada waktu kita primitif, tak ada nak mikir. Tapi hari ni, kalau orang kabur kita boleh terima tak hari ni? Boleh terima. Usul sesa. Terang usul sesa tengok. Tayar mari mana? Ketok. Menjadikan makhluk pertama namanya Nur Muhammad
Dan daripada makhluk itulah diciptakan makhluk yang lain berdasarkan orang yang percaya kepada keyakinan ini. Tak percaya sudahlah. Itu je. Nak bakar tak maksud dah. Cuma saya akan jelaskan nanti orang yang percaya ni dia ambil mana dogma ni. Dia ambil mana? Satu. Kepercayaan ni. Itu yang akan saya jelaskan. Dan itulah yang lebih penting. Baik. Dan kefahaman bahawa apa yang dipegang dalam tasawuf ini tidak seperti yang saya sebut tadi itu. Iaitu dia kata Nur Muhammad ini adalah sejuzuk dari Tuhan. Ahli tasawuf pegang Nur Muhammad ni sejuzuk dari Tuhan. Ataupun memang dia Tuhan lah. Ada. Baik, penjelasan Dr. Abu Manan seterusnya ialah pandangan salah di kalangan ahli-ahli tasawuf mengatakan bahawa Nur Muhammad ini adalah sebahagian daripada Tuhan ataupun Tuhan. Inilah satu pandangan yang salah bagi setengah ahli-ahli tasawuf yang menyimpang ini. Ini yang disebutkan oleh Dr. Manan. Sebenarnya percaya kepada Nur Muhammad ini tidak salah. Tapi apabila penyataan yang menyimpang ini menyebabkan dia dipandang sangat negatif. Okey, kita dengar penjelasan seterusnya daripada Dr. Abdul Manam. Itu saya ayat-ayat dia majazi ke tak majazi ke, istilah dan istilah ke, ikut akal dia belaka. Timbul persepsi keliru dan salah. Akhir sekali bawa ke natijah apa? Saya nak kamu natijahnya, iaitu mereka buat kesimpulan pegangan ini dalam tasawuf dengan makna pantheism. Apa pantheism? Iaitu bahasa hari ini, hak suhu hari ini, istilah wahdatul wujud dengan makna manusia itu Tuhan, Tuhan itu manusia. Manusia itu makhluk, Tuhan itu makhluk, makhluk itu Tuhan. Sama. Baik, apabila timbulnya penjelasan daripada Dr. Manan, apabila timbulnya amalan tarikat yang menyimpang ni, amalan tasawuf yang menyimpang ini menyebabkan mereka berpandangan merujuk kepada wahdatul wujud, iaitu manusia itu Tuhan, Tuhan itu manusia. Inilah yang dipandang salah oleh penjelasan daripada Dr. Abdul Manan. Bersabda, awalu ma khalaqallah nura nabiyika min nurihi ya Jabir. Nabi Muhammad beritahu sahabat yang bernama Jabir, wahai Jabir, awal-awal makhluk yang Allah ciptakan ialah nur nabimu, diciptakan oleh Allah daripada nur yang diciptanya. Boleh faham tak? Maknanya jenis manusia ini yang mula-mula dijadikan ialah nur Nabi Muhammad SAW. Ini kan berlawanan dengan apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui, manusia yang mula-mula dijadikan ialah Adam, daripada tanah. Nah, Nabi Adam ni dicipta oleh Allah daripada tanah, dibuat rupa manusia, diletakkan di surga, tapi belum diberi nyawa, belum ditiupkan roh ke dalamnya. Rohnya sudah ada, ya. Mula dicipta ialah Adam AS. Tapi hadis Nabi tadi menegaskan awal-awal makhluk, jenis manusia yang dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad. Jadi kerana itulah maka Adam itu kemudian ada satu hadis Nabi lagi yang berkaitan, ya, yang bermaksud kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin. Aku seorang nabi, aku sudah berkeadaan menjadi seorang nabi
sedangkan Adam itu masih berada antara tanah dengan air. Jadi maknanya manusia yang dicipta mula-mula pada nur Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad itu dilahirkan kemudian dilantik jadi Nabi dan Rasul kemudian yang akhir sekali. Nabi Adam ya dijadikan sebagai manusia mula-mula dan dia Nabi yang mula-mula, Nabi dan Rasul yang mula-mula. Kan ini sudah bercanggah. Jadi macam mana kita nak sesuaikan macam mana kita nak sesuaikan fakta yang berlawanan ini? Sebenarnya tidak berlawanan. Sebab Nabi Adam memang dicipta oleh Allah di tanah. Dibentuk manusia. Lepas itu dimasukkan roh. Daripada Adam itulah dijadikan istrinya Hawa. Ya? Tapi sebelum itu lagi, masa berapa tahun, berapa lama Allah saya yang tahu, nur Nabi Muhammad itu sudah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada. Awalu ma khalaqallah nura nabiyyika min nuri ya Jabir. Jadi tak ada pencanggah. Jadi nur Nabi Muhammad ini tuan-tuan ya disalurkanlah dalam diri manusia yang disebut biasanya mulai daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi nur Nabi Muhammad itu disalurkan kepada Nabi keturunan Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim itu disebut oleh Rasulullah Abi Ibrahim, bapakku, datukku Ibrahim alaihissalam. Baik, setelah kita mendengar beberapa penjelasan daripada beberapa orang ustaz dan profesor, jadi kita dapat buat kesimpulan bahawa Nur Muhammad adalah suatu kebenaran yang harus kita terima oleh sebagai seorang Muslim, sama seperti mana kita menerima bahawa Nur Muhammad ini adalah merupakan kejadian awal, iaitu merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan dengan penjelasan ini sama ada suara saudara Abdul Hadi dan kumpulan-kumpulan yang sama waktu dengan Abdul Hadi ini faham bahawa Nur Muhammad ini bukanlah suatu yang karut ataupun suatu yang sesat. Bahkan dengan adanya Nur Muhammad ini, kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertambah. Insya-Allah seperti mana firman Allah, kita sama-sama lahirkan kasih sayang kita dengan bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang selalu kita baca pada setiap hari Jumaat. Dan satu lagi saya nak menganjurkan, selepas kita mendapat sedikit maklumat daripada guru-guru yang mengajar ni, barang siapa yang membaca 100 kali salawat kepada Nabi, insya-Allah akan ditunaikan 100 hajat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Saya rasa tak sampai beberapa minit kita akan dapat baca salawat ini. Mudah-mudahan segala permintaan dan hajat kita dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita juga boleh cuba mengamalkan salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, dan kita tambah lagi dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya salawat yang ini yang kita amalkan, kita hadiahkan sama ada kepada ibu bapa kita, saudara mara kita dan sebagainya. Ini mudah-mudahan mereka juga boleh kebaikan hidup
di dunia dan juga di akhirat. Apalagi mereka yang sudah meninggalkan kita, ya. Baik, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang menyokong channel saya ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.